Malaysia dan Indonesia hari ini memeterai Memorandum Persoalan MOU bagi pengambilan dan perlindungan perkhidmat domestik Indonesia (PDI). Pemeteraian MOU itu disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Ikuti laporan disediakan wakil kami di Indonesia, Kevin Budiarto. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan mewakili Malaysia dan Indonesia diwakili Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. MOU itu akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme perlindungan PDI dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak-pihak yang berkaitan mengikut dasar dan perundangan di kedua-dua negara. Dalam hal ini, saluran kemasukan tunggal bagi PDI ke Malaysia telah dipersetujui hanya menggunakan sistem saluran tunggal ataupun one channel system seperti mana yang terkandung di dalam MOU. Yang penting untuk saringan kepada hanya majikan yang layak menggajikan mereka, menggajikan PDI. Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita. Dengan kehadiran PM Sabri hari ini, saya yakin MOU ini dapat dilaksanakan dengan baik dan saya tidak ingin MOU ini hanya berhenti di atas kertas saja. Semua pihak harus menjalankan MOU ini dengan baik. Dalam menjaga kebajikan pekerja domestik dari sudut perlindungan sosial, pelbagai inisiatif dilakukan termasuk caruman melalui Perkeso dan jaminan bayaran gaji melalui e-wages, yaitu bagi menjamin pembayaran gaji tidak lewat daripada hari ke-7 setiap bulan. Cuti rehat sehari seminggu dan aplikasi e-aduan, serta lain-lain kebajikan yang termaktub dalam kontrak perkhidmatan turut diperkenal. Pemeteraian MOU itu turut merintis kepada kemasukan semula tenaga kerja Indonesia untuk bekerja dalam sektor-sektor yang dibenarkan di Malaysia. Sementara itu, dalam pertemuan empat mata di Istana Merdeka, Datuk Seri Ismail Sabri dan Joko Widodo turut membincangkan potensi pelaburan Malaysia di Kalimantan Timur dengan pembukaan Ibu Negara Nusantara. Kedua-dua pemimpin bersetuju supaya pembangunan di kawasan sempadan akan diperhebatkan. Saya telah pun bersetuju dengan Bapak Presiden supaya kita mengenal pasti kawasan-kawasan yang perlu dibangunkan, sama ada di Malaysia ataupun di sebelah Indonesia. Dan saya terima kasih kepada Bapak Presiden juga bersetuju untuk kita mengenal pasti kawasan-kawasan yang akan dimajukan oleh pelabur dari Malaysia di Bandar Nusantara nanti. Selain itu, perbincangan mengenai harga minyak kelapa sawit turut diadakan memandangkan kedua-dua negara adalah pengekspor utama. Malaysia dan Indonesia bersetuju harga minyak kelapa sawit patut ditentukan bersama dan tidak bersaing dari segi penetapan harga. Pemimpin kedua negara juga setuju untuk terus memperkasakan bahasa rumpun Melayu yang berkemungkinan dijadikan sebagai bahasa ASEAN satu hari nanti. Perkara lain dibangkitkan adalah berkaitan isu Rohingya. Berkenaan isu Rohingya, Indonesia dan Malaysia mahu mendorong peran ASEAN dan juga masyarakat dunia agar permasalahan itu bisa diselesaikan secara segera dan juga dengan baik. Dari Jakarta, Indonesia, Kevin Budiarto, TV3.